Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah beberapa minit lagi kita akan memulakan untuk sesi yang kedua untuk webinar Fiqh Ramadan kita pada kali ini, dan kita akan kita akan masuk kepada topik yang kedua, iaitu prosedur perubatan dan kesannya kepada puasa. Okay, insyaAllah. So sementara kita menanti lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang akan masuk, mungkin boleh sharekan link ini kepada kawan-kawan yang lain. Sambil-sambil tu boleh kita bersiap sedia dengan sebarang soalan kalau nak bertanya kepada Prof. Abdul Rashid nanti. Okay, boleh mula war-warkan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan kita akan bermula lagi 2 minit insyaAllah. InsyaAllah 10.35. Okay, kita akan mula lagi 3 minit. So mungkin saya boleh bagi brief introduction sikit tentang sesi kita pada kali ini. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan bersama-sama dengan Prof. Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, merupakan pakar perubatan di Hospital Pakar An-Nur dan juga merupakan Medical Director di Hospital Pakar An-Nur. So basically apa yang akan kita bincangkan dengan Dr. Prof. Rashid nanti, kita akan bercerita tentang prosedur perubatan dan bagaimana kesannya ke atas puasa. Tadi kita dah bincang dengan Dr. Putri Melo tentang rukhsah, mengambil rukhsah ketika berpuasa. Tapi untuk orang-orang yang tidak mahu mengambil rukhsah, memilih untuk mengambil azimah, so kita akan tengok nanti perbincangan dia bagaimana untuk orang-orang yang nak meneruskan puasa tapi perlu menjalankan beberapa prosedur perubatan, dan kita akan tengok prosedur perubatan macam mana yang akan membatalkan puasa. Adakah kalau dia buat endoskopi batal puasa tak, kalau dia buat pap smear batal puasa ataupun tidak. So kita akan tengok lagi sama ada kalau apa lagi contoh prosedur ambil injection, blood transfusion. So kita akan perbincangkan nanti adakah perkara-perkara ini akan membatalkan puasa ataupun tidak. So kita akan bersama nanti dengan Prof. Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman untuk membincangkan sudut pandang perubatan tentang prosedur-prosedur perubatan yang bagaimana yang membatalkan puasa dan bagaimana yang tidak membatalkan puasa. So boleh kongsikan link ini kepada lebih ramai lagi. Sebentar lagi 1 minit kita akan mula untuk memulakan sesi perbincangan kita insyaAllah. Okay. Okay, sementara menanti lebih ramai lagi, suka juga untuk saya kongsikan beberapa sesi yang seterusnya. Selepas sesi saya ini bersama dengan Dr. Prof. Rashid Abdul Rahman, kita akan bersama-sama dengan pegawai farmasi kita, Puan Dewi Sri Kandi, untuk berbincang tentang kaedah dan juga prosedur perubatan tentang ubat-ubatan, mengambil ubat-ubatan yang macam mana yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa, dan serta juga kaedah-kaedah pengambilan ubat dalam bulan Ramadan. Okay, insyaAllah. So boleh terus kongsikan sesi ini kepada lebih ramai lagi insyaAllah. Okay, boleh copy link, share juga ke WhatsApp group masing-masing. So nanti kita akan kongsikan ilmu kepada lebih ramai lagi. Okay, insyaAllah sekarang telah pun 10.35. InsyaAllah kita teruskan kepada sesi yang kedua ini berkenaan dengan puasa dan juga prosedur-prosedur perubatan. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, insya-Allah sebelum kita masuk menanti kehadiran Prof, saya akan memberikan pengenalan dan juga pembentangan berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan puasa ini. Apakah dalil-dalil syar'i yang mengatakan sama ada prosedur mengatakan perkara tersebut membatalkan puasa ataupun tidak. Okay, insya-Allah. Sebagai permulaan, kita tengok dulu apakah erti puasa sebenarnya dari sudut syaraknya. Okay, dari sudut syarak, puasa itu bermaksud menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, nanti kita akan tengok dari segi definisi apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa itu. Daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari disertai dengan niat. So kita kena tahu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat adalah perkara yang sangat penting dalam menentukan nilai sesuatu perkara. Ada satu hadis yang berbunyi la tahkiranna minal ma'rufin walau an talqa'aha qad wajhin talik. Jangan pernah kamu memandang kecil sesuatu amal itu walaupun untuk bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang manis. Dan kalau kita berjumpa dengan sahabat kita, dengan saudara kita dengan muka yang manis pun pahalanya besar di sisi Allah SWT kalau kita ikhlas, apatah lagi amal-amal yang lain. So dalam berpuasa ni, yang membezakan puasa kita ini dengan intermittent fasting ataupun menahan diri daripada makan-makan yang lain tu adalah pada niatnya. Kalau orang yang buat intermittent fasting tapi memang niatnya adalah untuk kurus, nilai ibadat, nilai perkara tersebut berbeza dengan puasa yang kita buat dalam bulan Ramadan ataupun dalam hari-hari yang lain yang kita niatkan lillahi ta'ala. Sebab apa? Niatnya adalah lillahi ta'ala. Walaupun mungkin cara yang sama, kita sahur, lepas tu subuh kita dah berpuasa, kita kata niat nak IF beberapa jam, 8 jam tak makan, kemudian kita makan. Bila mana niat tu kita bukan letakkan niat lillahi ta'ala, kita bukan niat, maksudnya kita niat sekadar untuk diet, untuk intermittent fasting, nilainya berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu yang pertama. Dan puasa ini adalah satu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Okay. Kemudian kita akan tengok syarat-syarat wajib puasa. Okay, syarat-syarat wajib puasa termasuk ada 4 perkara yang menentukan syarat-syarat wajib puasa. Orang-orang yang memenuhi syarat ini maka dia diwajibkan untuk berpuasa, iaitu yang pertama seorang Muslim, dia mestilah berakal, dia juga mukallaf ataupun telah baligh, telah capai umurnya. Yang keempat adalah tiada sebarang keuzuran yang menghalang dia untuk berpuasa. Jadi seorang Muslim, okay, kemudian dia ada akal yang sempurna. Kan, untuk orang-orang yang mempunyai sakit mental, ada isu-isu yang kita boleh bincangkan sama ada wajib ataupun tidak wajib untuk dia berpuasa. Kemudian dia mestilah orang yang mukallaf ataupun telah baligh. Kat sini kita akan tengok perbahasan sama ada kanak-kanak adakah wajib untuk dia berpuasa ataupun tidak. Umur berapa yang kita kata wajib berpuasa, umur berapa yang kita kata tidak wajib berpuasa, dan seterusnya ialah tak ada sebarang keuzuran yang menghalang dia untuk berpuasa. So pada hari ini kita akan tengok dari sudut perubatan, prosedur-prosedur apa yang kita buat yang akan boleh membatalkan puasa kita. Okey, saya tengok kat sini Prof Rashid telah bersedia. Saya invite Prof Rashid untuk bersama-sama dengan kita. So boleh invite lebih ramai lagi kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Jazakallah Prof kerana sudi meluangkan masa untuk kita buat sedikit perbincangan tentang prosedur perubatan dan kesannya kepada puasa, insya-Allah. Prof sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So insya-Allah seperti yang telah kita bagi tahu sebelum ni bahawa tajuk kita hari ini ialah tentang prosedur perubatan dan kesannya kepada puasa. Jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan perubatan, mungkin saya boleh ceritakan sikit tentang syarat sah puasa ya, Prof? Ya, silakan. Okay. So tentang syarat sah puasa ini, antara syarat sah puasa yang pertama adalah niat. So, niat ini akan membezakan antara intermittent fasting dan juga puasa yang kita buatkan mengikut syariat Islam. Dan perkara kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. So kalau ikutkan perbahasan ulama, perkara yang membatalkan puasa yang pertama makan dan minum dengan sengaja, jimat di siang hari dan juga memasukkan sesuatu dalam rongga. So hari ini kita akan bincangkan apakah definisi makan dan minum dengan sengaja, adakah mengambil ubat tu dikira membatalkan puasa ataupun tidak, dan ubat yang macam mana yang membatalkan puasa, dan seterusnya tentang memasukkan sesuatu dalam rongga. So kalau kita tengok perbahasan doktor,
sangat banyak pendapat-pendapat yang bercerita tentang yang mengatakan prosedur perubatan batal ataupun tidak. Ada perbincangan yang sangat panjang. Contohnya prosedur endoskopi, batal puasa ke tidak. Apa lagi, injection, insulin dan sebagainya, sama ada batal puasa ataupun tidak. So kalau kita ikutkan, perbezaan pendapat ini adalah berlaku perbezaan pendapat kerana berbezanya perbahasan mengenai apakah rongga al-jawf itu. Okey, tentang rongga al-jawf. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i, dia mendefinisikan rongga tu sebagai kesemua rongga yang terbuka pada anggota badan manusia. Dan telinga, hidung, semua ini membatalkan puasa. Tetapi ada juga pendapat-pendapat yang lain, iaitu jumhur ulama selain mazhab Syafi'i berpendapat bahawa definisi rongga ini hanyalah rongga yang melibatkan proses pencernaan makanan sahaja. So mungkin saya boleh tanya dengan Prof, definisi sistem pencernaan makanan kalau mengikut definisi perubatan, apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai rongga makanan ini? Boleh Prof kongsikan sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Syukur kepada Allah Ta'ala, program yang kita rancangkan hampir sebulan ini dapat kita jayakan. Dari segi sejarah memang kita di Anwar ni lah kita buat secara rutin tiap-tiap sebelum Ramadan, kita anjurkan program seperti ini. Dulunya secara fizikal lah. Dah lama kita berhenti dan kita start balik insyaAllah. Kerana persiapan untuk Ramadan terutama sekali dalam aspek kesihatan sepatutnya dimulakan beberapa minggu kalau tidak bulan sebelum Ramadan. Terutama sekali kepada pesakit-pesakit yang memakan ubat-ubat tertentu. Dan untuk memastikan, sebagai seorang doktor kita cuba pastikan sebelum Ramadan bermula kesihatan pesakit kita itu sebaik mungkin. Dia macam orang nak pergi Mekah. Saya selalu disuruh untuk menilai pakar haji yang ada masalah kesihatan dan dirujuk untuk pandangan pakar, dan kita kena buat keputusan. Satu, adakah pakar haji hujjah ini dia sihat, tidak berisiko, itu kita bagi lampu hijau, tak ada masalah. Keduanya, ada berisiko tapi stabil, bagi lampu kuning kadang-kadang. Kalau tak salah saya, ada berisiko tapi tak stabil. Dan sekali berisiko tinggi dan tidak dibenarkan, itu lampu merah lah tu. So sepatutnya Ramadan pun begitulah, sepatutnya tiap-tiap doktor dan tiap-tiap sakit sebelum menjelma untuk ambang Ramadan kita kena nilai tahap kesihatan kita, kerana memang ada situasi di mana kita tidak dianjurkan berpuasa. Surah yang paling masyhur kita semua tahu, surah Al-Baqarah 184, di mana diberi kelonggaran kepada orang yang musafir dan orang yang sakit. Tapi cantiknya ayat ni di akhir, wa antasumu khairan lakum, itu berpuasa lebih baik bagi kamu. Jadi oleh bulan Ramadan bukan cara-cara bulan, ramai sakit, walaupun sakit bergejala dan juga mempunyai risiko, hendak juga puasa, sebab tak sama dengan puasa di luar bulan Ramadan, tak sama. Jadi oleh kerana itu para penjaga kesihatan patut lebih peka. Dan memang di dunia barat ni, di dunia barat bukan dunia Islam, dunia barat tiap-tiap tahun sebelum mula Ramadan akan ada makalah-makalah lidah pengarang dalam jurnal-jurnal antarabangsa yang terkenal, tersohor, menulis pasal kesihatan dan Ramadan, ditujukan kepada doktor-doktor yang menjaga sama ada doktor Muslim ataupun bukan Muslim. Jadi itu satu mukadimah. Alhamdulillah. Dan saya berharap 6 hari lagi ni kita bersedia. Kalau kita seorang sakit, pastikan kita dalam keadaan yang sihat untuk kita bermula puasa. Kalau kita bukan pesakit, kita pastikan kita ambil peluang Ramadan untuk lebih sihat. Kerana satu hadis yang kita jangan dengar itu, puasalah kamu supaya kamu sihat. Jangan kita mau puasa hadis itu, atau puasa itu adalah perisai atau dinding jurnal. Jadi ini semua adalah satu tip. Dan in fact dalam buku Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam buku Tibbun Nabawi pun disebut antara kaedah rawatan adalah berpuasa. Jangan kita lupa. Jadi bagi yang sihat, maintain sihat. Bagi yang sebagai dikategorikan sebagai pesakit yang makan ubat, pastikan dianya dibuat dengan betul supaya tidak memudaratkan kesihatan kita kalau kita berpuasa tanpa kaunseling yang betul oleh doktor.
Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala lah, 6 hari lagi ni kita terus sihat, kerana bagi kita semua kita merindui Ramadan yang masa sunat tu memang akan terus puasa pun, tapi ganjarannya amat besar. Bagi yang rajin bangun malam pun akan tetap bangun malam, tetapi ganjarannya amat besar. Okey, balik kepada rongga. Di sini saya lihat telah berlaku beberapa kesejajaran ataupun alignment pandangan-pandangan berbeza ni. Dulu masih kita sekolah zaman saya lah, very strict, rongga-rongga lah. Sebab tepuk hidung tak boleh, kuat telinga tak boleh, semua tak boleh. Mandi dalam sungai tak boleh, takut terkentut, bila terkentut air masuk dalam dan sebagainya. Jadi ini semua takrifan rongga yang begitu luas sekali. Semuanya rongga. Dan dalam 10 tahun, 20 tahun kebelakangan ini, terutama sejak tahun 80-an lah, di mana ada majma' pertemuan, pakar-pakar perubatan, pakar-pakar agama di Kuwait mula-mula tahun 80-an, kemudian tahun 90-an di Maghribi. Jadi dah berlaku kesejajaran ataupun alignment dari segi pandangan, iaitu rongga itu adalah rongga yang terus kepada sistem penghalaman, terutama sekali perut lah, kerana melalui perut itu akan berlaku proses pencernaan, absorpsi makanan ataupun minuman yang boleh menyegarkan si pemuasa, orang yang berpuasa. Jadi janganlah kita puasa, kita nak mengelak untuk kita segarkan badan kita. Ini kita akan bincang nanti apa maksud kesegaran. Jadi yang sahnya daripada tekak sampai ke perut. Dari perut kemudian usus kecil, usus besar dan sebagainya. Daripada punggung pun boleh naik ke perut, tapi tak berlaku benda tu sebab perjalanan antara punggung ke perut tu berkilometer, dan masa tu memang tidak ada pencernaan, adalah pengkumuhan ataupun excretion ataupun mengenyahkan bahan-bahan terlebih. Jadi dari segi logiknya, dari segi sains pun tidak boleh kita menyegarkan melalui makanan daripada usus besar atau daripada punggung terus ke perut. Tapi daripada perut tu memang tak jauh pun, berapa sentimeter je kan. Dan oleh kerana itu, saya lihat pandangan-pandangan agama pun agak relax sikit dah. Sebagai contoh, boleh masuk ke hidung obat, boleh masuk ke mata, boleh masuk ke telinga. Telinga contohnya pastikan genang tak pecah. Sebab kalau genang pecah, benda tu boleh masuk ke tekak. Bawah ke tekak, dia boleh terlepas ke perut dan boleh akan diabsorpsi. Hidung pun begitu, obat-obat hidung kalau kita guna titik tak syara tak betul, kita sedut, dia boleh masuk ke tekak. Dan juga begitu mata, sebab ada laluan daripada mata ke tekak. Jadi pandangan-pandangan baru termasuk jakit, boleh hidung, boleh mata, boleh telinga, syaratnya tidak melepasi khalqum ataupun tidak masuk oropharynx, itu jelas. Jadi di sini telah berlaku kalau kita boleh istilahkan relax sikit pandangan. Dulu tak boleh, hidung batal, telinga batal, semua batal. Dan sekarang tidak. Okey, itu pada saya kesejajaran atau pensejajaran yang tahap pertama. Sejarah seterusnya saya yakin akan berlaku, benda ni tunggu masa je. Apabila kita tahu bahawa tidak semua yang masuk ke dalam perut itu adalah untuk menyegarkan. Tidak semua adalah untuk menyebabkan kita segar. Dengan lain kata, menyebabkan nutrisi lah. Sebagai contoh, ini berlaku konflik ke pandangan, mungkin Puan Devi akan sebut, Jaki masih berpandangan bahawa inhaler itu batal. Inhaler yang kita gunakan untuk asma dan sebagainya macam ni. Saya suka inhaler dia senang guna. Klik, sedut. Klik, sedut. Pandangan Jaki yang telah disebut juga oleh My Health portal. My Health ni adalah portal kesihatan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2018, masih sebut inhaler ni batal. Now, dari segi saintifiknya, ini saya kena jelaskan sikit inhaler ni sebenarnya dari segi bila kita atau bila saintis mereka inhaler ni ataupun metered dose inhaler yang tekan tu, dari segi dia masuk ke paru-paru. Jadi paru-paru tak masuk rongga penghadaman. Jadi pandangan majma' di Morocco mengatakan ini adalah sesuatu ubat yang masuk ke paru-paru, tidak masuk ke dalam sistem penghadaman. Jadi mungkin ada pakar perubatan yang cakap macam tu kepada mereka, tetapi dari segi saintifiknya dah banyak kajian dah. Kalau kita sedut pun, sedut walaupun pada segi niatnya adalah untuk masuk paru-paru,
sekurang-kurangnya 40% akan masuk ke perut. Oh, dia akan masuk juga. Masuk perut. Jadi kemungkinan wallahualam JAKIM dan juga MyPortal mentafsirkan begitu, iaitu keseluruhannya hampir 40% akan masuk ke perut. Ataupun pada saya JAKIM bukan ambil istilah yang ini adalah rongga, because dari segi JAKIM punya pandangan mata, telinga semua dah boleh lah. Itu kalau tak lepas pada halkum. Tapi yang ni sah akan lepas kepada halkum, dan bukan tu saja, bukan saja masuk ke paru-paru, masuk ke perut pun. Dia masuk ke perut. Tetapi bila masuk ke perut, serbuk-serbuk ni bukan untuk menyegarkan, bukan untuk mengenyangkan. Tidak langsung. Tidak langsung untuk mengenyangkan. Nanti saya akan bincang pasal konsep segar ni. Segar ni adalah konsep interesting juga. Jadi kalau segar melalui wasilah air ataupun makanan diabsorpsi selepas perut, memanglah mana kata itu memang batal puasa. Niam tak betul. Macam orang komo-komo nak ngelak lah, komo-komo, bukan komo-komo teman wuduk, komo-komo sebab tekak ada kering sangat, dia nak segarkan badan dia. Setengah pandangan kata tak boleh, batal puasa. Kalau di Indonesia batal, komo-komo yang bukan dalam wuduk tapi niat dia nak segar badan dia, nak segar. Kadang-kadang tertelan pun sikit-sikit tu. So, niat tu lah. Itu dari segi rongga lah, itu saya kaedah umum. Jadi seterusnya pandangan-pandangan lain, sebagai contoh pandangan ekstrim. Jadi dari segi inhaler tu jelas sebab apa berbeza pandangan. Pada pandangan saya sendiri, memang kalau kita ambil definisi rongga, memang batal inhaler tu sebab dia akan lepas halkum. Tetapi dari segi mengatakan dia hanya masuk ke paru-paru, tak tepat 40% masuk ke perut, tetapi masuk ke perut tidak memudarat, tidak menyegarkan dari segi pemakanan nutrisi, itu jelas. Menyegarkan dari segi asma bertambah baik itu cerita lain, nanti kita bincang kemudian insyaAllah. Okey. Satu lagi contoh ekstrim endoskopi masukkan kamera ke dalam perut. Dulu memang kalau rongga tu rongga lah, bukan rongga je dia lepas halkum pun dan masuk ke perut pun. Tetapi ada endoskopi yang di mana tidak melibatkan injeksi ataupun suntikan cecair. Tengok kamera tahu keluar balik. Itu dari segi pandangan ramai ulama di luar Malaysia ni tak ada masalah. Kalau ada melibatkan itu memang jelas tak boleh lah, itu memang jelas kan. Jadi di sana saya nampak dah ada relaxation sikit lah dalam pandangan JAKIM. Dari segi prosedur yang daripada kemaluan ke sama ada lelaki ataupun wanita atau daripada dubur tu, memang kalau kita pengat jauh tu memang masuk rongga memang habis lah, batal lah. Tetapi dia tidak menuju atau tidak menjurus kepada sistem penghalaman. Dia tidak masuk ke perut. Jadi dari konsep itu, bila pegang kepada kaedah tidak memasuk dalam sistem penghalaman dan tidak memberi nutrisi dan tidak menyegarkan, itu pandangan-pandangan mengatakan ia dibenarkan. Jadi itulah. Cuma saya nak cakap satu je lah, dalam konteks ni banyak kita punya perbincangan agak akademik. Sebab dari segi praktikalnya memang doktor-doktor tidak akan buat prosedur-prosedur ni dalam bulan puasa selalunya. Kita akan tudahkan. Kecuali lah ia berbentuk emergency, kecemasan ataupun semi-emergency. Nasihat saya kaedah umum je, kalau ianya emergency atau semi-emergency, individu itu dikategorikan sebagai pesakit. Dia sakit. So kalau sakit, eloklah dia jangan berpuasa. Tapi kalau dia nak ambil ayat tu juga, kalau puasa tu lebih baik daripada kamu, tolonglah pada dia. Sebab kadang-kadang berlaku ekstrim Pernah dulu masa kerja di Kelantan, seorang staff nurse, dia ni memang nak puasa sangat, dia diabetik. Pada dia makan melalui mulut memang batal. So bila dia kena hypoglycemia, gula dia rendah, dia tak makan lah. Tapi dia kecemasan, dia masukkan gula dalam dia punya urat. Itu tak batal sebab tidak melalui rongga, itu tak batal. Jadi konsep ni pelik, because bila kita masuk gula melalui vena kita, itu adalah menyegarkan. Ia menyegarkan secara langsung. Menghampiri proses makanan. Ya betul. Jadi kalau kita ambil konsep tak masuk rongga tak batal sebab urat ni tak bukan rongga, itu salah fahaman dari segi konsep rongga. Jadi konsep rongga ni kadang-kadang terlalu ekstrim dia punya perbincangan. Dan kadang-kadang kita kena kata step back and fikir kaedah umum. Adakah ia menyegarkan atau tidak? Wallahu a'lam. Itu sebagai sebagai mukadimah. Panjang mukadimah. Okay.
Okay, so menarik tadi perbahasan doktor. So tadi kita kata perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, dan yang kedua adalah tentang memasukkan sesuatu dalam rongga. So tadi bila doktor sebut tentang prosedur seperti drip dan sebagainya, dia memang mungkin tidak masuk dalam definisi memasukkan sesuatu dalam rongga, tapi dia masuk dalam definisi menghampiri proses makan dan minum. Betul. So itu pun boleh memasukkan puasa juga, menyegarkan. Okay. Dan satu lagi yang saya nak highlight berkenaan dengan definisi doktor tadi berkenaan dengan sistem penghadaman makanan. So dalam pendefinisian jumhur fuqaha yang mengatakan proses pemakanan ni bermula daripada kerongkong sampai perut, usus besar dan usus kecil. Tapi rektum tu sendiri dia tidak didefinisikan sebagai part of proses penghadaman sebab dia hanya tempat penyimpanan najis. Betul tak doktor? Tetapi actually usus besar pun boleh absorb air. Sebab itulah proses mana najis menjadi keras. Dia memang berperanan untuk absorb air pun. So ada di sana peranannya lah. Tapi rektum adalah bahagian yang berbeza ke macam mana doktor? Rektum tu bahagian last sekali lah untuk dia keluar. Masa tu memang tidak ada epithelium untuk absorption. Itu nak keluar. Tak ada absorption. Okay, so bahagian terakhir sangatlah kepada usus besar. So pendefinisian ni penting sebabnya nanti waktu kita nak tengok sama ada prosedur batal puasa ataupun tidak, kita akan tengok sama ada dia dalam rongga yang didefinisikan ataupun tidak. So macam itulah. So kita kata kalau ikut garis panduan My Portal, masukkan jari dalam dalam rektum membatal puasa. So pemeriksaan itu masih lagi kita dapat dalam My Portal 2018. Masuk jari. Doktor masuk jari untuk membuat pemeriksaan dikira batal puasa. Sebab definisi rongga je lah. Walaupun tak berlaku absorption apa-apa pun. Tapi dari segi praktikalnya, doktor tidak akan masuk jari ke dalam punggung pesakit. Kecuali lah keadaan tu diperlukan secara indikasi klinikal lah. Kalau untuk berharga dan sebagainya kan. Kalau masuk jari ke dalam rektum tu penting. Kadang-kadang tak masuk, kita boleh terlepas pandang penyakit seperti kanser dan sebagainya. Okay. Cuma saya nak kongsi juga dengan doktor lah, antara rujukan yang sangat menarik untuk dibaca adalah tentang ini. Buku Batalkan Puasa Saya, tulisan Ustazah Dr. Hamidah Ahmad, isteri Dr. Mazli Malik. So which is sangat interesting lah untuk kita refer pada PhD beliau. Okay, insyaAllah itu tentang definisi rongga tadi tu. Antara saya suka untuk saya kongsi jugalah antara perbahasan yang lain tentang perkara membatalkan puasa, tapi ini tak disepakati oleh ulama lah, antaranya adalah muntah dengan sengaja. So kalau kita tengok perbahasan ulama sebenarnya At-Tahawi, seorang ulama dia kata At-Tahawi, dia mengatakan sebenarnya muntah dengan sengaja ni sebenarnya boleh membatalkan puasa kalau kita sengaja menjolok, sebab bila mana kita termuntah, badan kita akan lemah. Betul tak Prof? Ya. So maksudnya perkara tersebut akan menyebabkan badan kita lemah, boleh memudaratkan, akhirnya kita perlu membuka puasa. So itu antara perbahasan ulama lah tentang perkara-perkara lain membatalkan puasa selain makan dan juga masuk dalam rongga dan juga muntah dengan sengaja. Itu sedikit sebagai satu info lah. Okay, so kita nak tengok kepada prosedur-prosedur perubatan yang membatalkan puasa ataupun tidak. So yang pertama adalah kalau kita mengambil suntikan, mungkin Prof boleh cerita sikit kalau suntikan yang macam mana yang membatalkan puasa, suntikan yang tidak membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. So pada umumnya suntikan tidak membatalkan puasa. Tetapi di sinilah kita kena teliti suntik apa. Kalau suntik itu adalah nutrisi, kita panggil parenteral nutrition, atau memasukkan gula, itu memang secara langsung melibatkan sistem pencernaan. Sebab bila kita suntik zat-zat seperti ini, zat makanan, dia masuk terus kepada kita punya saluran darah. Dan bila kita makan pun itu keseluruhannya, makanan-makanan kita daripada usus masuk kepada perjalanan vena, kepada hati kita, liver, hepa dan seterusnya masuk kepada perjalanan darah kita. Jadi ini masuk secara suntikan itu adalah cara yang langsung, straight. Jadi macam contoh saya beri tadi lah, jururawat di satu hospital saya pernah praktis. Nak batal puasa padahal batal kalau masuk glukos dan sebagainya kan. Soalannya obat ini interesting sikit ni. Obat macam mana? Ada suntik obat kepada vena,
makan kepada infeksi itu semua tak masuk vena. Kesudahannya masuk ke kapilari, tapi ini langsung kepada vena. Nah, dari segi definisi ia bukan nutrisi, tetapi ia menyegarkan. Bila kita penuh kuman melalui antibiotik yang masuk ke dalam vena, ianya akan insya-Allah membunuh kuman dan menyegarkan pesakit, ya. Cara bertindak lebih cepat daripada makan ubat, lebih cepat, ya. Untuk kebanyakan, hampir semua antibiotik ada exception dia. Jadi dalam panel syariah Anur pun kita bincang banyak tahun dulu, ada seorang ahli panel kata, kalau menyegarkan, kalau saya injek antibiotik saya segar, batal tak puasa. Dari segitu. Jadi beginilah, kalau seseorang itu memerlukan rawatan intravena antibiotik, bermakna dia memang sakit lah. Pada saya dia sakit, dan mereka ni pada saya tidak wajar puasa kalau dia sakit memerlukan intravenous antibiotik. Sebab antibiotik telan ni ada yang 2 kali sehari sekarang ni, sekali sehari pun ada. Jadi boleh je dimakan di waktu bukan berpuasa. 4 kali sehari, janganlah kita guna antibiotik sekarang ni 3 kali sehari pun jangan guna. Jadi kalau 3 kali sehari berpuasa boleh lagi makan dalam keadaan kita tidak berpuasa. Suntikan yang lain tak ada masalah, suntikan intravena masuk dalam vein yang masalah. Sebab dia membentuk penyegaran. Kalau mengikut pandangan JAKIM, pessary masuk kepada kemaluan wanita batal puasa. Kalau masuk dari segi enema, masuk pongkong batal puasa. Itulah pandangan dari segi JAKIM dan my portal, Tetapi pandangan yang lain selain daripada itu tidak membatalkan puasa. So kalau kat Malaysia kita ikutlah apa yang resminya daripada JAKIM dan my portal. Tapi kalau kata bahasan JAKIM sejak tahun 2015-16 saya rasa banyak fatwa-fatwa JAKIM ni tidak diwartakan. Seperti kita tahu bahawa fatwa JAKIM dibincang dalam muzakarah kebangsaan dan diwartakan di negeri-negeri seperti Malaysia ni, negeri-negeri mempunyai kuasa di atas fatwa. Tapi bila saya visit my portal fatwa Selangor, tak banyak sangat bincang pasal kesihatan ni. Wallahualam. Jadi kadang-kadang kita terpaksa rujuklah apa yang rasmi daripada Kementerian Kesihatan atau pandangan majma' ulama luar negara. Wallahualam. Okey. So dalam bab proses perubatan ni ada beberapa rujukan utama yang kita di Hizbut Tabaqat Anur sendiri rujuklah. Antaranya adalah Majma' Fiqh Islami dan juga JAKIM sendiri kan. Berdasarkan perbincangan dengan panel syariah kita, maksudnya kepada pesakit, macam kami sendiri pegawai syariah, bila berjumpa dengan pesakit kita akan bentangkan kedua-dua pendapat. Kita akan bentangkan pendapat JAKIM dan kita akan bentangkan juga pendapat daripada Majma' Fiqh Islami, which is research antarabangsa kan. Jadi kalau mengikut Majma' Fiqh Islami, perkara-perkara seperti memasukkan ubat dalam vagina ataupun dalam rektum, kalau mengikut pendapat Majma' Fiqh Islami, perkara tersebut tak membatalkan puasa sebab pada mereka perkara tersebut bukanlah daripada rongga-rongga sistem pemakanan. So mereka membezakan perkara tersebut. So kalau mengikut research yang mereka sampaikan, perkara tersebut tidaklah membatalkan puasa. Jadi akhirnya nanti bila kita mengambil pendapat yang mengatakan bahawa masukkan dalam faraj tak membatalkan puasa, termasuklah prosedur-prosedur seperti pap smear, apa lagi VE untuk orang-orang yang nak bersalin dan sebagainya. Sebab mereka mengatakan pendapat Majma' Fiqh Islami mereka mengatakan bahawa ia tidak termasuk dalam rongga al-jawf dan juga ianya merupakan satu prosedur yang simple sahaja dan tidak menyegarkan, simple prosedur yang tidak memberi kesan pada puasa. Itu kalau pendapat international lah tentang perkara tersebut. Okey. Jadi nasihat ustazah kepada pesakit kat Malaysia macam mana? Kalau saya nasihat ustazah kepada pesakit-pesakit di Malaysia ni macam mana? Batal kena ganti, kita kena ganti. Kalau ikut perbincangan kita dengan patient, biasa kita akan bagi kedua-dua pendapat. Dan kita katakan syariah kita bersetuju bahawa perkara tersebut tidak membatalkan puasa. Tapi kita fahamlah secara asasnya kita akan nasihatkan untuk yang utamanya mengikut untuk mengelakkanlah melakukan prosedur tersebut dalam bulan Ramadan. Tapi kalau maksudnya kata perkara tersebut perlu juga dilakukan dalam bulan Ramadan, kita boleh mengambil pendapat daripada Majma' Fiqh Islami ini, which is a valid institution juga dalam mengeluarkan hukum, dan mereka ada dalil-dalil mereka.
Ya. Maksudnya kalau dia nak buat juga dalam bulan puasa, okay, kita boleh mengambil pendapat yang ini. Tapi doktor sebut juga tadilah, macam Prof sebut juga tadi, bahawa kalau memang dah sakit, memang ada rukhsah pun untuk mereka untuk tidak berpuasa. Tapi a simple procedure macam VE, macam pap smear, pada saya kalau memang ada keperluan dalam bulan Ramadan, maka kita boleh mengambil pendapat daripada ulama lah. Saya sendiri kalau saya sakit, saya akan terus puasa, tak buka puasa sebab nak dapat berkat Ramadan. Dan kalau nak ganti-gantilah kemudian. Sebab memang ada rukhsah keringanan. Kalau kita ambil fatwa yang benda tak batal, kita dapat pahala puasa. Dan kalau kita nak pastikan kita kalah lepas tu. Tidak hilang. Hilang puasa bulan Ramadan ni satu benda yang berat. Berat. Tapi tadi sebenarnya perbincangan dapat doktor buat masuk jari kat punggung kita ke, buat tu kita buka puasa, kita ambil bebas. So eloknya kalau sihat teruslah puasa kan. Dia tidak memberi kesan yang besar lah kepada tu. Tapi perbincangan tadi sesi pertama tadi perbincangan dengan Dr. Puteri Melo tentang rukhsah dan juga azimah ataupun mengambil rukhsah ataupun tidak. So menariklah bila Dr. Puteri mengatakan bahawa mengambil rukhsah tu pun adalah salah satu lambang kasih sayang Allah, rahmatnya Allah SWT dalam bulan puasa kan. Dia bukan, ibadah puasa ni bukan satu ibadah penyiksaan. Maksudnya kalau sakit nak berbuka puasa tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau nak berpuasa juga, kita boleh tengoklah perbincangan ini sama ada perkara tersebut membatalkan puasa ataupun tidak. Okey, insya-Allah. So perbezaan pendapat pun adalah satu bentuk rahmah Allah SWT juga kan, keunikan agama ini yang sangat fleksibel insya-Allah. Okey. So seterusnya satu lagi prosedur yang selalu dibincangkan sama ada batal puasa ataupun tidak adalah memakai kateter, doktor. Itu jelaslah dari segi jaket batal, tapi majma' tidak batal dan akibatnya sama jugalah. Kateter itu masuk pada bladder atau kantung air kencing ni, dia tak pergi kepada perut, pada bawah pinggang. Jadi kalau mengambil destinasi jauh tu rongga masuk rongga lah batal lah. Tapi kalau mengambil kaedah ia tidak pergi kepada sistem penghalaman yang menyebabkan kesegaran, dia sepatutnya tidak membatalkan. So itu dari segi kaedah, sebab tu penting itu kata orang putih, look at the big picture. Tapi kalau saya nampak di sini, even di Malaysia pun kita dah, kata orang putih, kita dah water down sikit lah. Misalnya rongga dulu, semua tak boleh rongga sekarang ni. Ada dia kaedahnya, tidak melepasi halkum dan tidak masuk sistem pencernaan. Sah, kalau kita ambil kaedah tu sah lah, masuk kaedah tu tak masuk alat pencernaan. Okey. So itu saya pun bersetujulah, maksudnya kalau kita mengambil pendapat yang bahawa rongga itu adalah pemakanan sahaja, maka salur punji kencing juga tidak membatalkan puasa. Tapi sebenarnya doktor, kalau pasien yang dah kena memakai kateter ni, adakah hanya pasien-pasien yang kritikal sahaja ataupun pasien-pasien yang tak berapa kritikal pun ada juga situasi yang memerlukan mereka pakai kateter? Ada kateter yang untuk sementara. Yang membentuk permanen tu selalunya penyakit yang sakit yang agak kritikal dari segi fungsi fungsi menyahkan air daripada badan lah. Dari segi ada sistem. Dia tidak seperti kritikal dalam konteks kritikal sakit jantung ke dan sebagainya, stroke ke, tak boleh bergerak. Tapi bladder dia mungkin dia punya prostat mungkin besar, mungkin dia letak kateter untuk sementara dan sebagainya. So criticality itu banyak definisi. Itu critical dari segi sistem urinary ataupun pembuangan kecil, tapi dia kritikal secara umumnya kepada nyawa lah maksudnya. Kalau tak pasang tiup lama-lama akan tidak keselesaan. Antara situasi perubatan yang paling tak selesa adalah bila tak boleh kencing, masa tu baru kita rasa kenikmatan. Dan kadang-kadang kita masuk sementara je dan kita keluar. Boleh juga dia letak di atas perut, di atas hari-hari, tapi itu selalunya kita buat kalau memang tak boleh masuk melalui sistem urinary itu. Okey, satu lagi yang ada soalan yang saya terima, dia kata untuk orang yang perlu menjalani prosedur CT scan, dalam proses CT scan ni perlu mengambil kontras, Yalah. Itu memang sah tak masuk sistem penghalaman. Satu, keduanya ia tidak menyegarkan kita pun. Dan kontras pun dia ada 3 jenis, sama ada suntikan, minuman ataupun memasukkan melalui dubur.
Sekarang ni boleh katakan semuanya melalui suntikan. Suntikan. Dari segi barium-barium ni jangan sangat kita guna lah sekarang. Oh, okey. So memang sekarang banyak menggunakan suntikan. So kalau suntikan kira tak ada masalah lah. Berarti tersebut tidak membatalkan puasa. Cuma ada satu konsep baru, bukanlah baru sangat. Kita pakai kapsul endoskopi. Kita telan pil. Kita telan pil. Dalam pil tu ada kamera. Dan kamera itu akan berjalan daripada tekak sampai ke dubur. Dan kita boleh ambil gambar seluruh perjalanan usus kita. Itu dari segi konsepnya memang ia menelan pil. Tapi pil itu tidak dihadamkan untuk disegarkan badan. Pil itu akan masuk peluang macam tu juga. Itu satu perbincangan yang agak interesting lah. Kalau dari segi batal sebab dia pil kita telan, batal lah. Tapi pil-pil lain kita telan, dihadamkan dan diserap dalam darah kita. Jadi tak. Batal tak batal? Pada pandangan saya tak batal, tapi itulah. Balik pada kaedah yang kita pegang. Kalau kaedah telan apa, batal lah. Tapi kalau kaedah telan apa-apa, pergi perut, dihadam, dicerna dan diabsorb, tak batal. Sebab dia tak ada cerna. Saya pernah seorang sakit, memang tak tahu sakit apa, dia duduk, darah dia duduk turun aja, hemoglobin turun, dah buat segala macam test, jolok ke atas, jolok kat bawah, CT scan, semua tak nampak apa. Tapi saya kata saya tak puas hati juga. Saya pun suruh dia buat test itu, capsule endoscopy. Dan terjumpa masalah dia, satu longgokan darah ataupun pembuluh darah yang menyebabkan dia berdarah. Jadi test tu yang diagnose dia penyakit tu. So kalau katakanlah benda buat pada bulan Ramadan, pada saya tak batal lah. Sebab dia tidak telan pun. Dia telan tapi tidak azam. Masuk ke mulut, keluar ke pokok, dan kita ambil balik kamera tu, kita tengok dalam video, nampak inilah punca dia. Pendarahan berlaku dalam perut. Kita panggil pendarahan tersembunyi ataupun occult bleeding. Tapi jangan tak banyak hospital boleh buat pun. Okay, menarik. Apa nama pil endoskopi? Kapsul Endoskopi. Dia kapsul kita telan dalam ada kamera. Still the capsule yang membaluti kamera pada awal tu still, which is kita kata dia akan dilute, akan masuk dalam badan kita tak? Masuk dan keluar macam tu juga. Oh, okay. So very interesting. Okay, so that's the capsule endoscopy. Okay, seterusnya tentang dialysis, doktor. Dialysis ni sama argument. Adakah ia menyegarkan? Memang dia menyegarkan pun. Lepas dialysis, segar rasa. Tapi kena buat 3 kali seminggu lah. So masuk melalui vena, bukan vena je, masuk melalui arteri. Memang sah. Ianya menyegarkan, ianya. Adakah ia membagi nutrisi dalam konteks khasnya dia tidak mengandungi nutrisi secara khusus. Jadi di sini saya rasa di JAKIM pun tak batal puasa hemodialisis. Ya, selari dengan pendapat Al-Qardawi yang mengatakan tidak batal puasa kerana konsep rawatan tidak berkaitan dengan proses makan atau minum dan tidak melibatkan anggota al-jawf. Yeah. Okay. Tapi ada juga pendapat satu lagi yang mengatakan ianya membatalkan puasa, doktor, sebab dia kata dia menyamai proses pemakanan sebab darah tu memberi konsep penyegaran. Jadi kalau kita ambil konsep penyegaran, that means antibiotik pun batal lah. Antibiotik segar. Lepas pakai antibiotik segar orang tu. Masuk darah batal puasa lah. Masuk darah batal. So menyegarkan kan. Tidak melalui sistem penghadaman dan pencernaan. Jadi kaedah apa kita nak pegang? Menyegarkan, juf, apa dia? Makanan dan sebagainya. Memang darah tu makanan pun. Darah yang kita bagi tu memang mengandungi bahan-bahan yang berkaitan kita. Ada air, ada dan sebagainya kan. Zat besi. Wallahualam. Tapi selalunya lah pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan drastik seperti ini, terutama sekali transfusi darah, penyakit yang kritikal. So dan pada saya kita ambil lah rukhsah boleh buka puasa. Wallahualam. Saya sendiri pun kalau advice pada pesakit, saya lebih dekat kepada pendapat yang mengatakan batalkan puasa sebab ia menyegarkan. Ya, betul. Kita dialisis darah ni kan sebab nurse pada yang tanya sama tak juga dengan dia kata iron transfusion, betul tak? Ya, samalah konsep dia. Samalah konsep dia juga. Khusus bagi iron saja, tidak masuk sel-sel lain kan. Darahlah. Dia akhirnya sebab kita memang deficient atau kekurangan zat iron, kita masukkan iron. Okay.
So kalau saya pun sendiri, saya akan advise pada patient bahawa bukan sebab dah membatalkan puasa dah sebab memberikan konsep penyegaran. Dan memang ada rusuh untuk orang-orang ni sebenarnya untuk membuka puasa sebab memang berada dalam keadaan sakit. Okey. Kemudian swab test pun banyak lagi yang swab test tak lepas hukum, insyaAllah. So pun itu pun dah ada perbincangan, Mufti Wilayah sendiri pun dah pernah mengeluarkan tentang hukum-hukum berkaitan ini. So jadi kita sekali kuih hidung tak patah puasa dia. Itulah. Patah puasa. Kuih telinga kuih hidung patah puasa tak? Tak patah puasa. Okey, so kita boleh buka kepada sebarang soalan jawab. Kalau ada yang nak bertanya soalan boleh tulis dekat ruangan chat tu. So kita akan beri respon lah berdasarkan. Cuma sebelum Puan Devi masuk, saya nak nasihatkan bagi kita yang makan ubat ya. So saya kadang-kadang saya tengok sakit banyak confused pasal ubat. Bulan tak puasa pun confused. Sebab kadang-kadang counselling yang dibagi oleh ahli farmasi ni terlalu detail. Dan di Malaysia lebih daripada 50% daripada pesakit kronik tak makan ubat, dia tak makan ubat. Dan antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka tak makan ubat adalah kita panggil complexity ataupun begitu kompleks nasihat yang diberi oleh doktor atau farmasi. Ini 2 jam sebelum makan, dia lepas makan, dia bangun tidur, dia nak tidur. Lama-lama sakit confused. Jadi apa natijanya? Dia tak makan ubat. Ini lebih bahaya ya, lebih bahaya. Jadi saya selalu pesan kepada ahli farmasi, sebenarnya tak banyak ubat yang kekesanannya dihadkan oleh makanan, tak banyak. Dari segi teori banyak, dari segi praktik tidak banyak. Dan lebih bahaya kalau mereka tertinggal ubat daripada dia makan ubat bukan pada waktu yang theoretically itu yang terbaik. Itu penting. Jadi doktor kata ini kena makan sebelum makan. Tiba-tiba dah terlepas makan, tak makan ubat. Dia tinggal ubat dia. Ini kena makan waktu siang, dia terlupa pergi kerja. Jadi dia tak makan 24 jam. Bahaya, itu lagi bahaya. Jadi yang pentingnya kita makan ubat pada waktu yang ditetapkan. Dan waktu terbaik adalah waktu yang kita tak lupa nak makan. Bukan apa farmasi kata, doktor kata. Kalau doktor kata, farmasi kata menyebabkan kita cepat lupa, kita confuse, kita makan waktu yang terbaik. Saya selalu nasihat sakit, makan ubat nak tidur senang. Kita nak tidur ni, kita pergi bilik air, kita buang air kecil, kita gosok gigi, ambil semayang, witir, lepas tu telah tidur. Kalau lupa malam, besok pagi kita boleh makan. Bulan puasa ni susah lah kalau terlupa kan, at least masa sahur. Dan jadi waktu terbaik makan ubat adalah waktu yang kita insya-Allah kurang kemungkinan nak lupa. Penting sangat. Lepas makan ke sebelum makan ke, itu hal kedua. Sebab kekesanan ubat amat sedikit dijejaskan oleh pemakanan. Dari segi teori kita belajar ke medical school memang banyak berjela-jela, tapi dari segi praktik itu lebih bahaya kalau terlupa makan daripada makan waktu yang salah ataupun salah dalam kata kurungan. Tapi sekarang ni alhamdulillah boleh katakan semua ubat senang makan sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari pun jarang-jarang lah sekarang ni. 4-5 kali sehari lagi jarang. Ada satu antibiotik antiviral kena makan 5 kali, 4 kali pun ada 1-2 antibiotik dia tu pun jarang. Kita ada alternatif sekali sehari. So jangan risau pasal tu. Amatlah bahaya kalau kita terlupa makan ubat, mentera lagi bulan Ramadan ni ya. Dan bulan Ramadan ni tolong jangan keringkan badan, minum air mencukupi ya. Maintain kalau boleh 8 gelas sehari, bukan 8 gelas sekali hadap 8 gelas daripada buka sampailah kepada sahur insya-Allah. Kecuali doktor memang suhatkan minum air, itu penyakit tertentulah, kegagalan jantung ataupun kegagalan buah pinggang. Wallahu a'lam. So jangan lupa ubat ya. Dan sepatutnya lah seminggu sebelum puasa ni doktor kena panggil pesakit atau doktor pesakit jumpa doktor. Kalau sampai 15 biji ubat sehari, kalau bidang saya tu biasalah makan 15 biji ubat sehari. Mana nak makan? Makanya sebolehnya kita tukar jadi ubat sekali sehari senang. Insulin sekarang pun ada yang sekali sehari. Tak payahlah kita kena 4 kali sehari. Tapi kalau kita memerlukan insulin sampai 4 kali sehari dan kita punya macam mana susah nak kawal, selalunya kita sebenarnya tidak menggalakkan berpuasa kerana kalau dapat hypoglycemia itu lebih bahaya sebenarnya dan boleh memudaratkan kesihatan dan nyawa. Tapi sebab itulah kalau boleh sebelum masuk Ramadan kita selesaikan semua ni sekurang-kurang seminggu sebelum Ramadan, jadi kita bersedia dari segi fizikal bersedia dan yang penting sekali dari segi kerohanian kita bersedia. Wallahu a'lam. Okey, so jazakallah khairan katsira Prof.
So mungkin saya boleh simpulkan sikit, maksudnya untuk orang-orang yang sakit sebenarnya pada asasnya kita kata ada rukhsah untuk mereka untuk tidak berpuasa, tapi kalau nak berpuasa juga dalam keadaan sakit kena ada disiplin. Maksudnya dia perlu disiplin dengan pengambilan ubat, dia kena berjumpa dengan doktor-doktor untuk consult macam mana kemampuan dia, residu perubatan dia sesuai ke tidak sesuai untuk berpuasa. Dan kalau juga dalam keadaan sakit nak teruskan puasa, kena tengok kepada, tadi kita dah berbincang tentang prosedur-prosedur mana yang batalkan puasa, tidak batalkan puasa. So basically dalam perkara yang batalkan puasa, tak batalkan puasa ni, kalau kita tengok banyak sangat perbezaan pendapat, at least kita tahulah bahawa perbezaan pendapat tu berlaku sebab apa, sebab perbezaan daripada definisi jauh tu. So maksudnya bila kita dah tahu dan kita boleh decide lah sama ada untuk mengambil pendapat secara umum daripada pendapat yang mengatakan ia batal, ataupun kalau kita rasa kita nak mengambil pendapat yang tidak mengatakan ia batal pun kita tahu apakah perbahasan ulama yang menyebabkan ianya tidak batal. So itu satu input yang sangat bermakna. So jazakallah khairan Prof. So iya, semoga Allah menerima amalan Ramadan kita, bukan puasa je, amalan Ramadan keseluruhannya insyaAllah. Doa untuk semua ya. Okey. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. So selesai sesi yang kedua bersama dengan Prof. Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, Medical Director Hospital Pakar An-Nur. So kita berharap moga-moga sesi ini bermanfaat untuk semua dan dapatlah kita mengambil manfaat daripada perbincangan dengan Prof. Abdul Rashid Abdul Rahman. So sesi yang seterusnya nanti akan berlangsung pada jam 11.30. Kita ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi. Kita akan bersama dengan Puan Dewi Sri Kandi, pegawai farmasi di Hospital Pakar An-Nur. So insyaAllah kita rehat sebentar dan kita akan kembali nanti bersama dengan Puan Dewi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.